Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian Al-Quran, ya. Deskripsi subjek, ya. Ini pun borang dulu kita minta tolong UMT yang sedia ni. Ini Profesor Dr. Fadil Khair, ya. Ini pakar laut dalam, ya. Tapi dia bantu kita dari segi struktur. Ini dia sediakan borang dalam subjek, deskripsi subjek dan sebagainya. Jadi pengenalan kepada subjek kita ini membincangkan pengertian Al-Quran, ciri-ciri, nama-nama, kemukjizatan, sebab nuzul, hikmah penurunan secara beransur-ansur, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, Makkiyah, Madaniyah, ya, surah-surah Makkiyah, surah-surah Madaniyah, sejarah pengumpulan Al-Quran, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ya. Selanjutnya membincangkan pengertian ilmu tafsir dan pembahagiannya, seperti tafsir bir-riwayah dan tafsir bil-dirayah ataupun ar-ra'i, dan juga tafsir isyari. Ya. Okeylah. Jadi ini rumusan kepada kandungan mata pelajaran kita lah, ya. Bermula daripada definisi Al-Quran, kemudian pengenalan sekitarnya lah, ciri-ciri Quran, ya. Maknanya sifat-sifat utama dia, keistimewaan dan keunikannya, kemudian nama-nama qiraat, dia kata sebenarnya nama-nama Quran, ya. Mukjizat itu pun satu satu noktah lah dalam definisi Al-Quran. Kemudian sebab nuzul, kita akan tengok secara khusus nanti sebab nuzul, ayat Quran yang bersebab, ayat Quran yang tidak bersebab, ya. Kemudian hikmah penurunan secara beransur-ansur. Sebenarnya hikmah ni dua, ya. Turun sekaligus ada hikmahnya, dan turun beransur-ansur pun ada hikmahnya. Kemudian Quran dari segi ihkam dan tasyabuh, dari segi ayat-ayat muhkamat itu kebanyakan, dan ada sikit ayat mutasyabihat. Kemudian surah Al-Quran yang terbahagi kepada dua, dari segi nuzul, ya, bukan dari segi mashaf, dari segi latar belakang turun. Ada turun sebelum hijrah, orang Makkiyah, ada turun selepas hijrah, orang panggil Madaniyah, ya. Kemudian sejarah berkait dengan pengumpulan, ya, pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Osman, ya. Maka selesailah dari segi himpunan mashaf. Mashaf yang kita ada hari ini, mashaf Osmani. Dan tidak ada isu lagi selepas Osman. Kemudian bahagian akhir ataupun pertemuan keempat, kita ada sentuh tentang pengenalan tafsir, ya. Sebabnya pengantar Al-Quran ini, dia akan tuju kepada penafsiran Al-Quran akhirnya, ya. Maka kita akan tengok dua aliran penafsiran. Penafsiran secara riwayah ataupun bil maksur, berdasarkan hadis, berdasarkan pendapat-pendapat sahabat. Dan yang keduanya tafsir bil dirayah ataupun bil ra'i, yang berdasarkan kepada bahasa dan juga tadabbur, ya, dan juga maqasid dan juga ijtihad, ya, pendapat yang lahir ataupun datang daripada kelengkapan dan kematangan lah, ya, bukan sembarangan, ya. Semuanya ada disiplin, ya. Dari segi riwayah ada disiplinnya, dan dari segi dirayah juga ada disiplin dan peralatan. Kemudian tafsir isyari, kalau sempatlah, ya. Tafsir isyari iaitulah tafsir ahli tasawuf, ya.
ada yang tidak diterima dan banyak juga yang diterima. Ya. Dan ada ketokohan-ketokohannya. Ya. Kemudian kita tengok objektif ya daripada deskripsi tadi. Kita keluarkan beberapa objektif ya. Kalau kita memenuhi objektif ini, kita anggap bahawa kita telah mencapai sasaran kepada pengenalan subjek lah ya. Yang pertamanya mengenali keagungan Al-Quran sebagai sumber Islam ya, sama ada sumber akidah, sumber perundangan ataupun sumber peradaban ya. Yang kedua, memahami metod berinteraksi ya, macam mana cara kita berurusan, kita berinteraksi ataupun kita memahamilah ya dan mendalami kandungan Al-Quran. Yang ketiga, keimanan ya. Ini satu nilai yang tidak dapat dinafikanlah ya. Nilai keimanan dan keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran lebih menjelas setelah kita melihat apa yang menjadi isi kandung kepada subjek ini. Kemudian mendapat pencerahan dan jawapan kepada salah faham. Ini pun satu faktor disiplin yang pentinglah ya, iaitulah menjawab salah faham ya. Kita tahu bahawa Quran kita banyak musuh lah. Islam secara umumnya banyak musuh. Quran secara khusus pun ramai musuh. Musuh ni musuh lama dan musuh baru ya. Tradisi ada mereka yang memusuhi Quran di kalangan musuh Islam secara nyata ataupun musuh Islam secara dalaman dipanggil zandaqah. Yang akhirnya kemunculan kepuakan dan firak-firak dalam Islam yang menimbulkan macam-macam salah faham ya kepada Al-Quran. Kita akan tengok nanti ada kerja yang berkait dengan isu salah faham lama di kalangan Syiah dan sebagainya, ataupun Khawarij pun dari segi kepahaman mereka kepada Quran, ataupun moden ya, contemporary ya, seperti golongan orientalis di barat ataupun anak-anak murid dia di timur lah ya. Kemudian yang kelima, memahami metod disiplin ilmu tafsir ya, dan ketokohan penulis-penulis tafsir ya, sama ada yang tradisi ataupun contemporary ya. Yang kelima ni insya-Allah objektif kepada pertemuan keempat kita khususkan satu pertemuan hanya untuk tafsir Quran. Jadi kalau tengok matlamat kita ni banyaklah ya, tapi masa kita tak banyak ya. Jadi kita tolong-menolonglah ya. Jadi pertemuan kita tak lama. Setiap kali pertemuan 2 jam ataupun kurang sebenarnya. Kita online ni tak boleh buat sampai 2 jam saya rasa ya. Tak tahulah kok hari ni jadi ya. Lepas di universiti pun kita tak boleh buat dalam 2 jam ni ya. Tak apalah, kita cubalah ya sekadar mampu. Cuma yang pastinya memang sukar untuk kita memenuhi sasaran yang 5 ini. Secara formal lah, tetapi sifat ataupun sikap bantu-membantu kita lah ya. Kita berdiskusi dan kita buat pencarian pembacaan, terutamanya pembacaan sendiri sebenarnya itu faktor penting untuk kita menjayakan objektif-objektif inilah ya. Ada masalah kita bincanglah, saya pun kata bukanlah pakar bidang sangat ya, tambah lagi pakar bidang. Kalau kita tak tahu kita tanya ataupun kita boleh rujuk pada pakar-pakar bidang ya. Jadi pengenalan Al-Quran ya, ini bab pertama yang akan kita tengok ya. Cuma saya rasa kita semua dah dapat buku teks ya. Cuma saya nak minta maaf sikitlah ya atas nama tadbiran Ilham ni, atau tadbiran pusat pun. Sebabnya pengantar Al-Quran di antara teks yang belum dimurnikan. Ni zaman Ustaz Zul duduk jabat dulu. Jadi dia profesor datuk lah bidang Quran ya. Profesor bidang Al-Quran. Dulu dia budak jabat ya. Jadi buku ni masih lagi dengan buku lama ya. Dulu saya tak tahulah siapa
pada kita tu ada muka surat ke tak ya. Kalau ada pada saya ni muka surat pun tak ada ya. Kata Motostik. Tapi secara umumnya saya agihkan kepada bab-bab lah ya. Pengenalan Al-Quran dengan isi kandungnya. Kemudian bab yang kedua, pertemuan yang kedua kita akan bincang tentang nuzul Quran. Ini kalau dalam bulan Ramadan, alhamdulillah lah ya. Ataupun sebelum Ramadan pun persiapan lah. Kalau pokok kita nak ceramah nuzul Quran ya. Tapi ini secara akademik ya. Yang ketiga, Makki dan Madani ya. Makki dan Madani walaupun merujuk pada tempat nampaknya, tapi sebenarnya dia lebih merujuk pada period masa ya. Hijrah. Yang menjadi sempadan perantara di antara Makki dan Madani ya. Kemudian tafsir Quran ya. Jadi pertemuan inilah insya-Allah yang kita usahakan ya. Hari ini sebenarnya walaupun hari pertama, kita hari lama saya kira lah ya. Saya cadang kita ambil teruslah tajuk-tajuk ya. Kita boleh buat walaupun kata daripada sekarang pun kita boleh mula dah sebenarnya ya. Setiap pertemuan ya, memang ada kerja ya, sebab kita temu jarang-jarang. Jadi tapi kena terikat dengan pengajian kita lah ya. Jadi tugasan tengok tu ya. Pertemuan kita hari ini dah ada tugasan. Pilih salah satu dari tajuk di bawah ya. Wahyu. Sebab kita tak sempat nak sebut pasal wahyu dalam ceramah kita hari inilah ya. Sedangkan wahyu ni satu kandungan penting dalam definisi Quran. Ni fenomena wahyu. Apa itu wahyu? Jenis-jenis wahyu. Jangan ingat semua wahyu adalah Quran. Dan semua Quran itu mengambil semua jenis wahyu. Tidak. Satu jenis wahyu je kalau kita tahu tentang Quran. Wahyu lebih banyak daripada itulah. Kita ada wahyu Quran, kita ada wahyu sunnah. Kemudian menjawab salah faham tentang wahyu. Wahyu pun ada isu. Ditimbulkan oleh orientalis dan anak-anak murid dia ya. Kemudian yang kedua, tajuk kedua, boleh pilih ya, konsep mukjizat. Ini pun kita tak sempat cerita panjang. Mukjizat hari ini dah menjadi disiplin ilmu yang terlalu luas ya. Bukan satu ilmu lah, banyak ilmu ya. Mukjizat itu pun sendiri sebenarnya dah jadi satu ilmu tersendiri ya, mukjizat Al-Quran. Tapi kalau kita spesifikkan lagi mukjizat sains. Mukjizat sains pun hari ini dah dispesifikkan ya. Ada berkait dengan geologi, biologi, astronomi, macam-macam. Setiap satu tu dah jadi ilmu tersendiri ya. Kalau masuk bidang lain pula, perundangan Islam, mukjizatnya, pendidikan Islam, mukjizatnya, sosiologi, Quran, psikologi, macam-macam. Semua tu mukjizat ya. Jadi itu pun kita tak sempat cerita panjang lah. Jadi molek kita teroka ya. Kita buat satu kertas. Siapa yang berminat boleh pilih tajuk mukjizat ya. Kemudian maksud ayat dan surah. Ini benda asas lah. Boleh rujuk buku-buku rujukan kita. Apa makna ayat, apa makna surah. Ya? Perbahasan mengenai ayat pertama. Ulama kita khilaf apakah dia ayat pertama. Ya? Dan apakah dia ayat yang terakhir. Ini pun, kalau ni orang kata perbincangan keperpustakaan. Ya? Kita tengok buku-buku ulum Quran ataupun pengantar Al-Quran kita. Tengok apa makna ayat, apa makna, kenapa dinamakan ayat, kenapa dinamakan surah. Kita boleh faham nanti tentang struktur Al-Quran itu sendirilah. Kaitan dengan nama-nama. Kita akan bayangkan Quran ni dia macam orang kata kubu. Surah dari segi makna asal iaitulah pagar. Ayah ni lemak ni ya, petanda ya. Macam kita masuk kubu pula ya. Ada pagar kota lah ya, dan ada lemak dia. Jadi
Itu gambaran kepada apa yang dimaksudkan dengan Quran kita ya. Ditulis kerja dalam kumpulan. Ini pun bebas sebenarnya ya. Kalau nak buat kumpulan pun buatlah. Kalau nak tulis sendiri pun boleh ya, tak ada masalah, bebas. Yang pasti siapa kita lah kerja ya. Yang kedua ni pun saya tak nak baca lagi lah hari ni ya. Kita boleh baca tu dah. Tapi boleh tengok dah hari ni. Kita bagi siap lah kita. Ya. Yang kedua tentang Syiah dan Al-Quran. Dia berkait dengan syubuhat. Ya, salah faham. Orientalis dan Al-Quran. Al-Quran dan sains. Al-Quran dan perundangan. Tugasan ni pun saya rasa kalau kita nak bagi cadangan tajuk lain pun tak ada masalah. Rujukan ada. Nanti ada deketan. Ya. Nak bagi cadangan tajuk lain pun yang kita jumpa, kita rasa lebih mudah, tak ada masalah langsung. Ya. Boleh bincang kita lah. Kita setuju, tak ada masalah. Ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ni lebih kepada orang panggil maudu'at Quraniyah ya, ataupun tafsir maudu'i ya, tematik ya, tematik. Melihat pada tema Al-Quran. Ini pun kita tak sempat bincang panjang, jadi kita bagi tugasan ya. Contoh kita bagi pembinaan keluarga, bahagia menurut Al-Quran, alam sekitar menurut Al-Quran, keadilan sosial menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran ni ya, Islam umum sangat. Ketamadunan, konsep pembangunan ketamadunan ni pun luas ni. Pembangunan insan kita boleh buat ya. Jadi nak spesifik lagi pun tak ada masalah ya, boleh bincang. Yang keempat, pertemuan keempat nanti berkait dengan tafsir ya. Jadi boleh pilih salah satu ni ya. Ibnu Jarir Tabari contohnya, Ibnu Katsir, Ar-Razi, Al-Qurtubi, Az-Zamakhsyari, Al-Alusi, Said Qutb, Rashid Ridha, Abdul Rahman As-Sa'di ya. Jadi boleh pilih. Yang keempat ni kerja dia tu dua bab ya. Bab pertama tentang pengenalan penulis, pengarang, muallif. Yang kedua ialah tentang metod penulisan ya, pengenalan buku dia tu ya. Jadi Ibnu Jarir merujuk kepada tafsir Tabari, Jami'ul Bayan. Ibnu Katsir merujuk pada tafsir dia, panggil tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsirul Quranil Azim ya. Ar-Razi merujuk pada tafsir dia ya, tafsirul Kabir ya. Qurtubi pun merujuk pada tafsir dia ya, tafsir ayat ahkam dia lah, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Az-Zamakhsyari merujuk pada tafsir dia, Al-Kashaf. Al-Alusi pun merujuk pada tafsir dia ya, Ruhul Bayan ya. Kemudian Said Qutb pun merujuk pada tafsir dia lah, Fi Zilalil Quran. Rashid Ridha pada tafsir dia, tafsir Al-Manar. Ibnu Abdul As-Sa'di pun merujuk pada tafsir dia, Taisirul Karimir Rahman. Tafsir kebetulannya semua dalam bahasa Arab lah ya. Tapi tak ada masalah, rujukan ada ya. Kita baca bahasa Melayu je lah. Banyaknya kalau kita Google bahasa Indo ya. Tak ada masalah, copy paste je lah. Cuma adjust sikit lah, jangan nampak sangat Indung tu ya. Bila jadi Terengganu sikit lah ya. Jadi ini kerja-kerja khusus ya. Kita boleh, ini pun boleh nak dulu mana, nak kemudian mana, ikut dah lah ya. Asas apa kita je ya. Kalau kalau tidak berkesempatan, ya ialah kita ya, kita ajar markah kot lain lah. Tak ada masalah ya. Tapi sepatutnya kita ikutlah apa yang sempat lah. Kalau tak sempat tak ada masalah ya. Tak payah tertekan sangatlah ya, dengan tugasan-tugasan ya. Jadi saya nak masuk tajuk lain lah. Saya ingat nak share teks ataupun screen slideshow slide yang kita sedia ya. Ada soalan ke? Ada soalan sila ya? Yang tugasan tu
Ustaz atau dalam grup WhatsApp? Atau dah, atau dah. Atau dah kan? Oh, Ya. okey, terima kasih. Ini pun kita hantar dah ni, slide. Jadi insyaAllah pada pagi ni inilah apa yang kita nak bincang, iaitulah kandungan kepada pertemuan pertama, definisi Al-Quran, nama-nama Al-Quran, beza Quran dengan hadis dan juga isu mukjizat. Jadi ulum Quran satu definisi, satu perbahasan keilmuan yang berkaitan Al-Quran dari sudut. Okay. Nama dia ulum, ulum. Ialah kita namakan subjek kita ni pengantar Al-Quran. Tapi secara tradisinya, pengajian ini orang panggil ulumul Quran. Ulumul Quran. Maksud dia ilmu-ilmu Quran. Dia bukan satu ilmu lah. Ilmu-ilmu yang pelbagai yang berkait dengan Al-Quran disatukan. Dulunya setiap satu tu ilmu tersendiri. Ada rujukan tersendiri lagi. Tapi disatukan. Yang pertama, kita akan bicara dari segi nuzul, penurunan. Dia keluar daripada Al-Lawhil Mahfuz sehingga kepada Nabi kita SAW lah. Kemudian pengumpulan, ini kisah bumi adalah pengumpulan zaman Nabi, pengumpulan zaman Abu Bakar, pengumpulan di zaman Osman. Kemudian penulisan Mashaf. Mula ditulis. Yang sebelum ini hanyalah hafalan dada. Tertib ayat dan surah. Pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengetahuan tentang nasikh mansukh. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Kemudian penafsiran, hukum dan ilmu-ilmu lain. Jadi semua ini secara umumnya isi kandung kepada ulumul Quran. Definisi Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran ialah masdar ataupun kata terbitan. Ini banyak kesalahan ni, kita baiki mulalah. Yang berasal daripada perkataan qara'ah. Bersesuaian dengan kitab Al-Quran yang merupakan kitab bacaan. Atau daripada perkataan Al-Qur' yang mana pengumpulan, himpunan kerana Al-Quran terkumpul hukum hakam sejarah umat terdahulu dan sebagainya. Sebenarnya, dari segi definisi Al-Quran ini, kita bincang dari segi literal lah, dari segi bahasa, literasi. Ulama kita masih lagi khilaf sebenarnya tentang pengambilan Al-Quran daripada mana. Ada yang kata Quran ini mushtaq, diambil daripada perkataan lain lah. Dan ada yang kata dia ghairu mushtaq. Dia tidak mushtaq. Tidak diambil daripada perkataan lain dengan maksud dia adalah ismu alam. Dia nama khas yang tidak diambil daripada mana-mana perkataan. Kemudian yang kata dia diambil daripada perkataan asal pun khilaf. Ataupun ada dua aliran. Ada kata diambil daripada perkataan qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Dengan maksud membaca. Jadi Al-Quran dengan makna qira'ah. Dengan makna bacaan. Nanti kita akan tengok secara detail pada nama lah. Sebab di antara nama Quran ialah Al-Quran. Apa beza dia dengan Al-Kitab? Jadi Al-Quran ialah sesuatu yang dibaca. Maksud dibacanya iaitulah diperbacakan sebenarnya. Nabi baca, kita dengarlah. Nabi baca, kita dengar. Jadi qira'ah, bacaan.
Bacaan juga merujuk pada kitab. Nanti kita akan tengok ya, sebab dia baca daripada tulisan gabungan di antara huruf, akhirnya membentuk perkataan, akhirnya membentuk ayat dan difahami ya, qiraah ya, bacaan. Ataupun diambil daripada perkataan al-quru'. Bahasa Arab juga qara'a yaqra'u Quran dengan makna jama'a yajma'u jam'an, himpun ya, himpun. Jadi Quran dengan makna bacaan ataupun Quran dengan makna himpunan. Tapi dua-dua ni sebenarnya sangat berkait ya. Ni orang panggil tatawur lughawi ya, perkembangan bahasa. Dari segi bahasa Arab, kalau perkataan itu daripada asal yang sama, biasanya adalah makna yang sama yang mencantumkan di antara makna-makna yang berbeza. Ya. Jadi, walaupun kita nampak beza di antara bacaan dengan himpunan, tapi sebenarnya bacaan ni apa? Bacaan pun himpunan. Iaitulah himpunan huruf-huruf, akhirnya berbentuk kalimat, dan kalimat pula berhimpun, akhirnya berbentuk jumal, ayat-ayat, ya. Ayat pun berhimpun menjadi pelenggang, akhirnya menjadi muka surat, akhirnya menjadi buku. Ya. Jadi himpunan. Ya. Jadi Al-Quran himpun. Itu ada dua makna. Lah. Cuma himpun ini ada yang merujuk kepada himpunan mashaf, himpunan huruf-huruf maksudnya, ataupun himpunan tajuk. Tajuk-tajuk yang pelbagai. Tajuk akidah, tajuk hukum hakam, tajuk sejarah, ada macam-macam keilmuan dan lapangan yang ada dalam Quran tu semuanya dihimpun di atas nama Quran. Jadi Quran dengan makna jam'an ataupun majmu'an, sesuatu yang dihimpun ya. Jadi sama ada dia majmu'atul huruf wal kalimat wal jumal, dia himpunan huruf, himpunan perkataan, himpunan ayat, akhirnya himpunan pelenggang, himpunan muka surat, himpunan suti mashaf itulah. Jadi sangat berkaitan di antara makna qiraah dengan makna quru' dan kedua-duanya membentuk perkataan Quran. Ya. Cuma tengok ni. Imam kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan dituruti oleh Al-Imam Suyuti, ada pendapat tentang Quran. Ya. Imam Syafi'i, itu sebab itu disebut khusus. Kerana Imam Syafi'i ini walaupun seorang-seorang, tapi bahasa ini dia pahlawannya. Imam Syafi'i kita kena tahu bahawa dia sebelum daripada berkepakaran dalam fiqh, kepakaran utamanya ialah bahasa. Dia ahli bahasa. Dia ahli sastra, dia ahli bahasa. Sehingga dia di antara tokoh yang orang kata terpencil, yang jarang-jarang muncul. Selepas daripada dipanggil asrul ihtijaj bil lughah, zaman bahasanya menjadi hujah. Tetapi Imam Syafi'i masih lagi bahasanya jadikan hujah. Ya. Dia dalam ilmu bahasa ada zaman ataupun period masa yang dianggap sebagai al-ihtijaj bil lughah. Ya, bahasanya boleh dibuat hujah. Dia bermula daripada zaman jahiliah lagi lah. Jahiliah, akidah tak diambil, tak lewat hujah, tapi bahasa memang bahasa Arab yang betul. Kemudian di awal Islam sekejap. Ya. Di hujung generasi sahabat tu pun banyak bahasa dah rosak. Ujmah dia panggil, orang-orang luar Arab yang masuk Islam akhirnya merosakkan bahasa. Ya. Imam Syafi'i kita tahulah lewat. Ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah lebih kurang. Dah lewat, itu zamannya bukan lagi zaman bahasa. Zaman bahasa boleh dibuat hujah. Tapi Imam Syafi'i seorang-seorang dia tu, dia ahli bahasa. Dia macam, orang kata bahasanya macam zaman kesusastraan Arab lama. Ya? Kerana dia minat bahasa dan dia mencari. Ya? Jadi dia ada pendapat pelik berbanding orang lain. Dia kata, perkataan Quran ini jamid. Maksudnya tidak diambil daripada mana-mana perkataan. Dia ismu alamin khas. Satu nama khusus untuk Quran saja. Ya? Seperti Taurah, Injil. Taurah satu penamaan, Injil satu penamaan, Quran pun satu penamaan. Tidak merujuk kepada mana-mana ambilan daripada perkataan asal yang lain. Ya? Dan akhirnya,
911 Hijrah, tahun mati Imam As-Suyuti. Imam Suyuti ulama kurun ke-9, ya. Imam Syafi'i ulama kurun kedua Hijrah lah, ya. Imam Suyuti di antara orang yang menutup perbahasan ulum Quran dengan kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia bersetuju dengan Imam Syafi'i bahawa Quran tidak diambil daripada mana-mana perkataan, tidak daripada qiraah, tidak daripada quru'. Dia adalah alamun khasun ala kitabillahi. Satu nama khusus yang hanya diberi kepada kitab Tuhan yang turun kepada Nabi kita SAW, sebagaimana Taurah kepada Musa dan Injil kepada Isa, ya, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita tengok sikit dari segi definisi Al-Quran, ya. Dari segi istilah, tengok. Kita buat noktah-noktah ni, ya, tapi sebenarnya dia bersambung, ya. Kita dah tengok dari segi literasi, dari segi bahasa, kita tengok dari segi istilah, ya. Perkataan Allah, bahasa Arab ni panggil kalamullah. Jadi dia berkait dengan sifat Tuhan. Jadi Al-Quran ni orang panggil sifat Tuhan. Sebab tu ni pun ada satu perbahasan dalam firaq, ya, antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Ada bincang dulu, Quran ni kalamullah ke apa dia, ya. Makhluk ke, tak makhluk ke, tapi kita tak nak masuk bab tu lah, ya. Ahli Sunnah wal Jamaah menyebut bahawa ini adalah kalamullahil qadim, kalam Tuhan. Jadi Quran adalah sifat Tuhan. Walaupun hurufnya lidah kita yang sebutlah, dengungnya telinga kita yang dengar, tulisannya kita yang tulis, ya. Bacaannya mata kita yang tengok, ya. Kertasnya pun kita yang cetak. Tapi dia tidak menafikan sifat asalnya sebagai kalamullah Al-Qadim Al-Azali, ya. Sifat Tuhan yang berbeza dengan makhluk, ya. Dia adalah kalam Allah. Al-Mu'jiz, yang bersifat mu'jizat. Ini yang kedua dah sebenarnya. Kita nak buat poin baru pun boleh, ya. Sifat kalam Allah yang bersifat mu'jizat. Kita akan tengok apa makna mu'jizat, ya. Sifatnya mu'jizat. Jadi kali ini sifatnya seperti tongkat Musa yang bertukar menjadi ular. Tibu Isa, perubatan Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Seperti naqatu Saleh, seperti unta Nabi Allah Saleh. Macam-macam mukjizat lah yang kita tahu. Jadi kali ini mukjizatnya dalam bentuk kitab, dalam bentuk kalam, ya. Dia bersifat mukjizat. Tujuannya sama, iaitulah i'jaz, melemahkan musuh, mengalahkan musuh. Kalau Musa mengalahkan Saharah, ahli sihir, dengan mukjizatnya. Kalau Isa mengalahkan Atibak, ya, kebanggaannya dengan doktor-doktor, bomo-bomo. Kalau Saleh mengalahkan ahli Madian dengan ketukan ataupun ciptaan mereka daripada ketuk-ketuk batu dengan untanya, maka demikianlah juga, ya, Nabi kita SAW mengalahkan Arab pertamanya dengan mukjizat bahasanya dan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain dengan mukjizat-mukjizat yang kepelbagaian yang datang selepasnya. Dia mukjizatul khalidah, ya, mukjizat kekal, ya, al-mukjizatul khalidah, mukjizat kekal, ya. Seperti nama kitab ulum Quran yang ditulis oleh Imam Muhammad Abu Zuhrah, yang orang alim Mesir, ya. Ulum Quran dia nama Al-Mu'jizatul Khalidah, ya. Mukjizat kekal. Diturunkan kepada Nabi terakhir. Ini membezakan Quran dengan Taurah. Taurah, Injil itu Nabi terdahulu, Zabur. Kalau tu Nabi kita namanya Quran.
melalui perantaraan Jibril. Ini pun kita akan tengok nanti. Ini membezakan Quran daripada wahyu-wahyu lain. Wahyu boleh jadi dengan Jibril, awak panggil wahyu jali. Dan boleh jadi tidak dengan Jibril, awak panggil wahyu khafi. Quran hanyalah dengan wahyu jali, iaitulah wahyu Jibril. Jibril yang datang. Fenomena wahyu. Itu pun kita perlu pahalusi juga. Walaupun sebahagian besarnya urusan ghaib. Yang kita percaya sahaja dengan perkhabaran yang datang. Disampaikan kepada kita secara mutawatir. Disampaikan kepada kita secara mutawatir. Ini pun membezakannya dengan hadis. Quran semuanya mutawatir. Dari segi mangkul sampai kepada kita ada dua, mutawatiran wa ahada. Kadang-kadang mutawatir, kadang-kadang ahad. Ini pun kita tak ada bab khusus menerangkan tentang mutawatir lah. Tapi kita akan belajar nanti masa depan akan ada ulum hadis ataupun pengantar hadis, ada cerita khusus tentang mutawatir dan ahad. Quran tak ada ahad. Ada ahad tapi jadi dhaif. Qiraat yang tidak mutawatir. Orang panggil qiraat syazah. Walaupun ada peranannya lah dalam ilmu tafsir, ada peranan qiraat syazah. Tapi untuk dijadikan bacaan sembahyang ataupun untuk menjadi bacaan Quran dengan niat ta'abbud ataupun untuk ditulis dalam mushaf, itu tidak. Yang masuk mushaf, yang masuk sembahyang hanyalah qiraat mutawatirah. Kemudian bacaannya merupakan ibadat. Maksud ibadat di sini pertamanya merujuk pada sembahyang. Mana boleh masuk sembahyang. Wahyu lain tak boleh masuk sembahyang. Walaupun hadis sahih, mutawatir lagu mana pun, sahih Bukhari, Muslim pun tak boleh masuk sembahyang. Tak sah sembahyang. Kita masukkan orang kata bacaan hadis ataupun bacaan bukan Quran dalam bacaan dalam Fatihah, gantian pada Fatihah contohnya. Ataupun yang kedua dengan makna berpahala. Pahala ni pun jangan kata baca hadis tak pahala, baca buku lain tak pahala. Tapi maksudnya pahala-pahala yang dijanjikan. Kerana di sana ada satu warisan Nabi yang sangat luas, orang panggil fadailul Quran. Kelebihan baca Quran. Banyak sangat. Sepatutnya hari ini pun kita baca sebanyak. Kita ada satu slide satu lagi, kita bawa hadis-hadis kelebihan baca Quran. Itu sebab Quran ni memang muta'abbidun bitilawati. Jadi ibadat dengan membaca. Dimulakan dengan Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Iaitulah mushaf kita hari inilah. Al-Mushaful Uthmani, Al-Mushaful Syarif. Di antara dua kulit tu bermula dengan Fatihah, berakhir dengan An-Nas, maka orang panggil Quran lah. Jadi jelas beberapa noktah ini yang mendefinisikan kitab Allah Azza wa Jalla namanya Quran. Nama Quran Nama Quran ni kalau molek kita satu slide satu lagi, insya-Allah kita kongsi juga lah. Ada nama banyak. As-Suyuti menghimpunkan terlalu banyak nama-nama. Tapi sini kita ambil 3 sahaja yang paling utama. Al-Quran ada pelbagai nama. Orang Arab, adat mereka dalam berbahasa, sesuatu tu kalau makin penting maka makin banyak nama. Orang jahiliah cara dia lah. Antara yang penting apa dia? Arab contohnya. Arab banyak semua nama dalam bahasa Arab. Nama unta, banyak nama sungguh dalam bahasa Arab. Kuda, banyak nama dalam bahasa Arab. Pedang, banyak nama dalam bahasa Arab. Itu cara hidup jahiliah dulu lah. Bagi mereka, kebesaran sesuatu benda tu ialah dengan memperbanyakkan namanya. Jadi Al-Quran ialah dia turun dalam persekitaran Arab. Tapi tak Arab sajalah, orang lain pun begitu juga. Bangsa-bangsa bila memperbesarkan sesuatu maka diperbanyakkan namanya. Jadi Quran banyak nama. Sebahagiannya orang panggil asma'
tauqifiyah, nama-nama yang memang sabit daripada Quran, daripada hadis. Sebahagiannya pula ialah taufiqiyah, yang boleh diijtihadkan. Sebahagiannya nama, sebahagiannya sifat. Okay. Yang pertama yang kita pilihnya iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran kata, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Semoga kamu berakal. Semoga kamu memahaminya. Dalam surah Yusuf. Jadi Quran dinamakan Quran. Quran dengan mana bacaan. Maksudnya, inilah asal Quran. Quran asalnya bacaan. Maksudnya bacaan apa? Bacaan lidah. Nabi baca, kita dengar. Nabi baca, kita dengar. Terutamanya dalam sembahyang. Ini cara ambilan dululah. Dulu hafazah ataupun qurra di zaman Nabi SAW mengambil Quran daripada Nabi daripada sembahyang. Mereka yang berada di sehadapan dalam sembahyang, terutamanya mereka penghafal-penghafal Quran. Tetapi nasibnya, orang yang berada di sehadapan dalam sembahyang, mereka juga dalam sehadapan dalam perang. Nasibnya mereka mati. Ini cerita kisah benar. Dulu Quran sangat dikaitkan dengan jihad. Kerana penghafal-penghafal Quran, kebanyakannya ahli jihad. Mereka duduk di sehadapan dalam sembahyang mengambil Quran. Dan mereka bila datang perang, mereka juga duduk sah depan dan mereka berperang dan mati. Zaman Nabi, tersahulah kisah 70 orang qurra terbaik yang Nabi di hujung umur dah orang kata. Tahun lebih kurang tahun 9 ataupun tahun 10 Hijrah. Peristiwa Bi'ru Ma'unah yang menyebabkan Nabi kunut sampailah Nabi wafat. Sampailah kewafatan Nabi SAW. Yang mazhab kita Syafi'i teruskan kunut ini. Kunut yang asalnya iaitulah kunut Nabi SAW melaknat Ra'al dan Zakwan. Dua kabilah yang berhelah akhirnya membunuh 70 orang penghafal terbaik yang sepatutnya Nabi tinggalkan selepas kewafatannya. Dan nasib lebih malang lagi dalam peristiwa Yamamah, peperangan Yamamah. Sekali lagi qurra mati. Zaman Abu Bakar memerangi Musailamatul Kadzab. Barisan depannya ialah ahli-ahli Quran. Mati semua sekali. Termasuklah seorang yang dikatakan imam selepas Nabi kita SAW. Iaitulah Salim Maula Abi Huzaifah. Nabi jadi imam di Masjid Nabawi. Di masjid yang kedua ialah Masjid Quba. Masjid Quba imamnya ialah Salim Maula Abi Huzaifah. Yang Nabi pesan supaya ambil Quran daripada dia. Dia pun mati. Dalam perang Yamamah dia duduk depan sekali dia mati. Jadi ini Quran. Bacaan guru yang didengari murid. Belum bertulis lagi. Quran bukan kisah tulisan. Ini kisah bacaan. Kisah bibir. Kisah syafawi. Musyafahah. Lidah ke lidah. Bibir ke bibir. Ini Quran, dibaca oleh guru, terutama dalam sembahyang, dan didengar oleh murid, terutamanya makmum. Di semulia-mulia tempat. Dipanggil as-salah. As-salah khairu mawdi'. Sembahyang sebaik-baik tempat. Kemudian Alkitab. Alkitab sebenarnya baru kisah penulisan lah. Kitab ialah maktub, sesuatu yang ditulis, lalu dibaca. Tulisan, lalu dibaca. Zalikal kitab. Demikianlah kitab. Dan ayat kedua surah Baqarah. Mula-mula kita buka masa lepas Fatihah. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Saya nak ceritalah sesuatu gambaran biar kita dapat. Bayangkan zalikal kitabu ni masa ayat tu dibaca, Nabi sampai habis umur baca ayat tu. Sahabat pun kebanyakan umur mereka baca ayat ni tak nampak pun kitab. Mana ada kitab? Kita hari ni zalikal kitabu memang kita adalah. Ada mashaf bercetak
Di antara dua kulit itu mashaf orang panggil. Ya? Kitab. Zaman Nabi dulu mana ada kitab. Sebab tu orang kata ayat ni mukjizat. Menceritakan nasib Quran akhirnya dalam kitab. Akhirnya betul-betul dihimpun. Dihimpun zaman Abu Bakar, kemudian dihimpun di zaman Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya berkitab. Dulunya belum berkitab lah. Jadi tapi Tuhan dah beri jaminan bahawa dia akan masuk kitab. Nanti kita akan tengok dalam bab nuzul. Beza Quran dengan Taurah dengan Injil. Taurah dia turun alwah. Dia turun memang siap berkitab. Bukan kitab lah, tulis atas kayu lagi, papan. Tapi akhirnya hilang. Kita turun secara lidah, akhirnya masuk kitab. Walaupun orang kata dada, hafalan, lidah, tetapi akhirnya masuk kitab lebih terpelihara daripada Taurah dan Injil lagi. Ya. Kemudian Al-Furqan. Ya. Furqan, ini nama ketiga. Ya. Quran, kitab, Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Apa dia Furqan? Furqan ialah Quran dan kitab di medan. Ya, di medan. Kita kata. Sekarang dah diturun di medan. Furqan pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kitab ini dia masuk pertarungan. Dia masuk peperangan. Dia masuk pertandingan. Bila dia mari, dia nak supaya dia yang berkuasa. Ya? Dia yang mengalahkan kitab-kitab yang lain. Ya? Apa nama? Ja'al haq wa zahaqal batil. Datanya kebenaran dan berlalulah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan memang layak untuk berlalu, untuk berambus. Jadi di kitab Furqan. Al-Furqan bainal haqqi wal batil. Membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kitab ini kitab perjuangan. Dia turun dengan penuh tanggungjawab lah. Dia bukan turun untuk baca saja, untuk tulis saja. Sebaliknya, dia mestilah berdaulat dan tinggi. Ya. Nama lain banyak. Syifa, Mau'izah, Nur, banyak lagi. Ya. Itu kita boleh buat pembacaan sendirilah. Ya. Kemudian, tujuan penurunan Quran. Ya. Tujuan penurunan Al-Quran. Ya. Banyak sebenarnya. Ya. Cuma kita sebut sini dua je lah, ringkas. Pertamanya sebagai petunjuk, sebagai pedoman, memandu kehidupan manusia, mengenal Allah, melaksanakan kehendak-kehendak Allah, mencapai darjat ketakwaan, serta jauh daripada kesesatan. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi huda. Hudan lil muttaqin. Ya, hudan lil muttaqin. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Jadi kita hidayah. Jadi orang kata jangan lari daripada tujuan penting ni lah. Ya. Walaupun kita bermula dengan makharijul huruf, dengan sifat huruf, dengan ahkam tajwid, dengan tarannum, dengan cetok comel-comel, dengan macam-macam lah cara kita berseni dengan Quran ni. Tetapi jangan lari ataupun janganlah tidak mencapai tujuan asalnya. Tujuan asal dia ialah pedoman, ialah petunjuk. Dia menunjuk jalan yang akhirnya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itulah doa khatam Quran kita pun waj'alhu lana dalilan wa sa'iqan ila jannatika ya rabbal alamin. Ya. Kita berdoa. Doa khatam Quran. Akhirnya, ya Allah jadikan Quran ini sebagai pemandu. Sebagai pengheret. Yang mengheret kita ke syurga-Mu. Ya. Bawa kita ke syurga akhirnya. Ya.
syurga dunia dengan kebahagiaannya, dengan petunjuknya, dengan halal haramnya, dengan hukum-hakamnya, dengan iman dan Islamnya, akhirnya membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sifatnya sebagai mukjizat. Ini pun tidak harus dinafikan ataupun janganlah diabaikan tanggungjawab terbesar Quran. Dia datang sebagai kitab mukjizat. Maksudnya mencabar. Mencabar sama ada di zamannya orang Arab ataupun mencabar selepas orang Arab lah. Hari ini hari Jumaat kita baca suratul Jumaah ya. Sebut wallazi ba'atsa fil ummiyyin. Rasul wallazi ba'atsa fil ummiyyin. Tuhan hantar kepada golongan Arab. Kemudian wa akharina minhum. Yang bukan Arab pun akan datang ya. Jadi mukjizat Quran bersifat kearaban dari segi bahasa dan juga dari segi akhirnya luar Arab jugalah dengan segala keilmuan, kesarjanaan, pencapaian yang menjadi kebanggaan zaman, maka Quran datang mengalahkan. Quran antaranya ayat kulla inistama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakanlah jika berhimpun manusia dan jin supaya mereka mendatangkan seumpama Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkan seumpamanya. Ya. Tengok, ini cabaran. Ayat ini semua sendiri cabaran lah. Tuhan jamin bahawa tidak ada orang yang dapat datang mendatangkan seumpama. Sekurang-kurangnya tolong nafikan ayat ini lah. Ayat surah Isra. Ya, kita bulan Rejab. Banyak orang bercakap tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj satu mukjizat. Quran sendiri itu pun mukjizat zaman yang ditinggalkan Nabi SAW. Dan Tuhan jamin bahawa tidak akan datang seumpama Quran. Kalau boleh nafikan ini pun cukup. Tapi tidak dapat dinafikan sehingga hari ini. Bahawa kenyataan ini benar. Bahawa tidak ada kitab kedua selepas Quran. Okey. Kemudian hadis. Ini sebenarnya boleh abai. Kita nak bezakan dia dengan hadis. Ya. Terutamanya hadis kursi. Ya. Hadis kursi. Hadis kursi orang selalu keliru. Sebab lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sementara Nabi menyampaikan melalui perkataan Nabi iaitu Rasulullah menyampaikan lafaz ucapan Allah berserta isi kandungan ucapan tersebut. Ya. Okey, tak apalah gini ya. Hadis kita ada dua, hadis qudsi, hadis nabawi. Ya. Sebenarnya beza hadis qudsi, hadis nabawi ni orang panggil persembahan sahajalah. Hakikatnya hadis ni semua Tuhan belakalah. Dalam Quran kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah bertutur dari pihak diri. Semua yang dia bercakap tu adalah wahyu. Sama ada wahyu Quran ataupun wahyu sunnah, kedua-duanya wahyu. Cuma dari segi orang kata teknikalnya. Kalau hadis tu sampai kepada tabi'in, orang panggil maqta'. Kalau sampai kepada sahabat sahaja, orang panggil mauquf. Kalau sampai kepada Nabi, orang panggil marfu'. Kalau Nabi angkat lagi, sampai ke Tuhan, maka orang panggil kursi. Ya? Kursi. Ya? Jadi kursi ini kebetulannya Nabi SAW dalam sebahagian hadisnya menyebut qala Allah. Allah berfirman. Cuma sangat difahami bahawa dia bukan Quran. Dia masih lagi hadis. Ya? Dia masih lagi hadis. Ya? Tengok contoh dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah anfiq ya ibna Adam unfiqa alayka. Ya? Ataupun unfiq alayka. Ya? Anfiq ya ibna Adam unfiq alayka. Qala Allah. Ini mahalnya. Ya?
Ini hadis dalam Bukhari Muslim. Ya. Allah berfirman, "Anfiq ya bani Adam." Belanjalah wahai anak Adam, unfiq alaika. Kalau engkau belanja, aku belanja engkau. Ya. Jadi ini galakan untuk infak. Ya. Sama ada infak wajib ataupun infak sunat. Ya. Jadi di qala Allah, tapi dia bukan Quran lah, dia hadis. Nak masuk Quran tak boleh. Walaupun sahih Bukhari Muslim. Tapi sekurang-kurangnya dia kehilangan sifat Quran, iaitulah mutawatir. Iaitulah mashaf. Iaitulah muta'abid. Boleh buat ibadat. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang kedua ni, qala Allah Ta'ala, inna Allah, ana Allahu wa ana ar-Rahmanu khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu, rawahu Tirmizi. Ya. Firman Tuhan, anallah, anar rahman, khalaqtur rahim. Aku Allah, aku ar-Rahman, aku mencipta rahim. Ya. Kekeluargaan maksudnya. Syaqaqtu laha min ismi. Aku cabut nama aku, letak pada rahim. Rahman jadi rahim. Maka sesiapa yang menyambung rahim, kekeluargaan, aku sambung dia. Siapa yang kerak, aku kerak dia. Ya. Jadi ini hadis, orang kata menggalakkan silatul arham dan mengharamkan qat'ul arham. Ya. Datang dalam bentuk kursi. Ya. Jadi apa beza kursi dengan Quran? Quran kalamullah, lafaz dan makna. Ya. Nabi tak masuk campur. Nabi hanya perantaraan, perawi. Ya. Adapun Quran, adapun hadis kursi itu milik Nabi SAW. Nabi mempersembahkannya dengan cara menasabkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada Allah. Lidahnya lidah Nabi SAW. Lafaz pun sebenarnya lafaz Nabi SAW. Ya, lafaz Nabi SAW. Hadis kursi datang dengan macam-macam lafaz. Macam hadis-hadis lain. Ya. Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Hadis kursi tidak. Sebahagian besarnya ahad. Ahad dia boleh jadi hasan, boleh jadi sahih, boleh jadi dhaif, boleh jadi maudhu' lagi. Ada setengah tu dia kata, kita akan baca hadis yang paling tinggi darjat, iaitulah hadis kursi. Tak betul. Kadang-kadang banyak hadis kursi itu maudhu', hadis rekaan. Ya. Dia terikat dengan undang-undang hadis. Ya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, dan ada dhaif teruk, dan ada yang maudhu'. Bacaan Al-Quran menjadi ibadat. Ibadat khusus maksudnya, sembahyang. Dan ada pahala khusus yang dijanjikan. Itu tidak melibatkan hadis, walaupun hadis kursi. Quran dibaca dalam sembahyang. Ya. Jadi ada kursi jangan baca dalam sembahyang pula. Mukjizat Quran. Ya. Ini tajuk terakhir kita lah, insyaAllah. Ya. Kita habis tajuk ni, kita buka perbincangan sikit. Kalau ada, kalau tak ada, kita boleh berhenti dah sebenarnya. Ya. Lebih banyak kalau kita lama-lama ni. Ya. Dan bacaan ada, tulisan pun ada. Ya. Mukjizat. Mukjizat dalam bahasa Arab bererti sesuatu pengesahan kepada ketidakmampuan untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi isbat ajzil mu'aridin. Ya. Kita mengesahkan bahawa orang yang menentang tidak ada kemampuan. Orang kata kita mampu pukulan KO lah. Ya. Ya wailana a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Dan a'ajaztu. Ini kata-kata salah seorang daripada dua anak Adam. Ya. Bila seorang tu dah mati, dia pun tak tahu nak buat macam mana urusan jenazah kawan adik-beradik dia tu. Tiba-tiba dia tengok ghurab, gagak, bertempur 2 ekor, lalu mati, lalu dia kambus gagak yang mati tadi. Dia kata, qala ya wailata. Dia kata, celaka sungguh aku. Ajastu an aku misla hadzal ghurab. Kenapa aku lemah untuk buat macam yang dibuat oleh gagak tadi?
fa uwariya sawata akhi, aku menutup ataupun menanam jenazah kawan aku ataupun adik-beradik aku. Fa asbaha minan nabi. Dia menyesal, ya. Jadi i'jaz lemah maksudnya, ya. Ibn Khaldun berkata, mukjizat merupakan satu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dan tidak berada dalam lingkungan kemampuan mereka, ya. Jadi ini mukjizat, ya, di luar kemampuan manusia. Mereka sendiri memperakui bahawa mereka lemah, mereka tidak mampu. Siapa yang memperakui? Perakuan ini lebih jelas kepada kepakarannya lah. Sebagaimana saharah, dalam agama-agama, ahli sihir yang paling tahu tentang sihir. Ya. Jadi bila tongkat Musa bertukar ular, orang lain faham tak tahu, tapi ahli sihir paling tahu bahawa ini bukan sihir lagi. Ini bukan kerja manusia. Ini mesti Allah Subhanahu Wa Taala. Macam unta Nabi Saleh, yang paling tahu ialah kabilahnya lah, kaumnya. Di Madian, mereka lebih tahu bahawa ini yang dibuat oleh Saleh, ini bukan kerja manusia. Kita ukir batu, buat tiang, ukir batu, buat berhala macam-macam, tetapi Saleh ukir batu jadi unta, yang hidup, yang minum susu, yang boleh hidup perah, yang minum air. Jadi ini unta yang dibuat daripada batu. Ini bukan manusia lah. Ini bukan kerja pengukir-pengukir. Ini bukan kerja nahatin. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga al-tibak, doktor-doktor di zaman Isa. Mereka paling tahu bahawa kerja Isa ni bukan kerja doktor dan bukan kerja manusia. Menghidupkan orang mati. Ya? Jadi ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lemah dan mereka di luar kemampuan. Demikian juga Nabi kita SAW. Mukjizat pertamanya mukjizat bahasa, mukjizat sastra. Paling tahu tentang mukjizat ini ialah udaba, syu'ara, ahli-ahli syair, ahli-ahli sastra, khutbah, ahli-ahli khutbah, udaba. Mereka paling sedar bahawa ini bukan kerja manusia. Dia bukan syair biasa, dia bukan khutbah biasa, dia bukan nasar tulisan biasa. Dia luar biasa. Walaupun hurufnya alif lam mim nun, huruf manusia, alif betul juga, tapi ini adalah susunan di luar kemampuan manusia. Mereka paling tahu dan mereka paling sedar. Ya. Mukjizat dizahirkan untuk membenarkan kenabian para nabi. Jadi mukjizat ini seolah-olahnya Nabi menyebut bahawa betullah Tuhan aku ketika dia menghantar aku sebagai Rasul. Betullah kedatangan aku ini datang dari pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadilah benarlah Nabi SAW dalam dakwaan mereka bahawa mereka adalah Nabi. Ya. Bentuk-bentuk mukjizat, sastra Al-Quran. Ialah dulunya perananya mengalahkan Arab. Tapi hari ini kita sendiri ni sepatutnya belajar bahasa Arab untuk memahami makna Al-Quran yang sebenar. Ya. Sangat penting untuk belajar bahasa Arab, untuk kita melihat keindahan bahasa Al-Quran dan ketepatan penyampaiannya. Ya. Dia adalah kitab balaghun mubin. Ya. Balaghah. Dari segi sampai menusuk jiwa dan menyampaikan makna dalam erti kata yang segar. Ya. Dia boleh cerita kepada kita tentang syurga contohnya, macam hidup, macam duduk depan mata kalau kita faham bahasa Arab. Ya. Dengan bahasanya yang asal. Ini bahasalah. Ya. Tak apalah, kita tak sentuh panjang tentang bahasa ni. Kemudian mukjizat hukum hakam. Ini antara mukjizat sudut penting lah, iaitu dipanggil al-i'jaz at-tashri'i. Mukjizat dari sudut perundangan. Ya. Ini terbukti bahawa semua undang-undang Islam adalah mukjizat. Ya. Sama ada perundangan ibadat, muamalat ataupun hudud, jinayat. Semua sekali itu munakahat, cerai, talak, warisan, pesaka. Ya. Itu semuanya mukjizat sebenarnya. Ya. Setiap satunya mukjizat. Mana-mana pembawaan kepada perundangan, perlembagaan, sistem hidup,
yang nak lari daripada Quran terbukti tidak dapat memenuhi kehendak dan kebahagiaan manusia. Sama ada dunia itu ataupun yang lebih lagi di akhirat lah. Ya. Setiap satunya mukjizat. Ya. Ini pun kita tak cerita panjang lah. Ya. Jadi saya rasa dari segi pembentangan, sekadar niyah sahaja. Ya. Kecuali jika kita ada diskusi sikit-sikit lah. Soal jawab. Ataupun kalau tidaknya, itulah masa kita untuk kerja-kerja khusus tadi itu. Ya. Itu pun sebenarnya sebahagian daripada masa pengajian kita jugalah. Ya. Jadi sesi pembincangan saya rasa sekadar itulah yang sempat dibentangkan. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.